Assalamualaikum semua, terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya akan kongsikan dengan semua macam mana cara nak buat surat rasmi. Kalau kita nak bagi surat kepada pihak berkuasa, kepada sekolah, apa-apa saja urusan rasmi, kita baik gunakan surat rasmi. Okay, saya nak tunjukkan dekat sini cara nak menggunakan Microsoft ya. Tapi sekiranya anda ada masalah menggunakan komputer, boleh juga tulis dengan tangan. Surat kita masih laku ya, walaupun ditulis dengan tangan. Okay, cuma kalau kita guna komputer, guna Microsoft Word, benda tu akan jadi mudah. Okay, saya bagi tahu dekat sini format macam mana nak buat surat rasmi. Okay, mari kita tengok dekat sini macam mana format surat rasmi dibuat ya. Okay, yang pertama sekali bahagian atas ni, kita kena letak orang yang tulis punya alamat. Okay, siapa nama dia, di mana alamat dia. Okay, tulis nama orang yang menulis surat, iaitu pengirim. Okay, yang kedua, buat satu garisan. Lepas tu tulis apa dekat sini? Siapa yang menerima surat tu, kepada siapa surat tu nak diberi. Tulis alamat dengan lengkap, nombor telefon, ada email. Yang paling penting sekali, tarikh ya. Bila surat itu ditulis. Okey. Dan yang keempat, yang sensitif sangat, gelaran penerima. Tuan ke, datuk ke, datin ke, tapi kalau tak tahu tulis saja tuan memadai ya. Okey, yang ketiga, tajuk. Selalu orang tak tahu tajuk nak tulis apa Tajuk sebenarnya kita kena tulis sebab apa kita tulis surat ni? Nak suruh dia buat apa? Nak suruh dia potong rumput, nak suruh dia angkat banner, nak suruh dia letak longkang baru, pagar baru. Sebab tu kita jadikan tajuk apa yang kita nak penerima tu buat. Okey, yang seterusnya, selalunya ayat dimulakan dengan perkataan merujuk. Merujuk kepada sebab kita tadi, sebab tu kita tulis surat. Merujuk kepada perkara di atas. Perkara ni lah yang kita nak suruh pengirim ni tengok. Okey, mulakan ayat dengan merujuk. Kalau ada ayat lain tak ada masalah. Tapi selalunya kita guna ayat merujuk kepada tajuk di atas. Merujuk kepada perkara di atas. Okey, seterusnya isi surat. Isi surat sebenarnya kadang-kadang kita tulis, orang yang menerima surat tu tak tahu apa-apa. Jadi, kita kena tulis detail, terperinci tentang, contohlah kita nak minta claim telefon. Kita kena tulis telefon tu, telefon siapa punya, nombor IC-nya siapa, nombor telefonnya, nombor telefon apa, line apa. Jadi kita kena tulis detail tentang perkara yang kita bincangkan supaya dia tahu, oh ini tulis oleh orang ni, nombor akaun dia ni, macam tu ya. Pastikan detail. Orang tu tak payah cari, pengirim tak payah cari data kita sebab kita dah bagi dalam surat tu data apa yang kita nak bincangkan. Okey. Tutup surat. Tutup surat selalunya peringkat terakhir. Kalau kita nak buat banyak lagi cerita boleh seterusnya. Tapi yang penting detail perkara yang kita nak cerita tu kita kena tulis ya. Okey. Tutup surat kita kena tulis apa yang kita dah buat. Macam ni ya. Disertakan buku. Yang kita dah buat, kita dah bagi dia buku. Berapa banyak yang disuruh. Okey. Lepas tu, kita kena tutup lagi dengan lagi satu perkataan. Apa yang kita nak orang yang terima tu buat. Nak suruh dia buat tindakan lanjut. Okey. Kalau kita nak suruh orang tu derma, diharapkan pihak Tuan Sudi menderma. Kita beritahu apa yang kita harap pengirim tu akan buat. Okey. Yang seterusnya, okay, kita kena ingat lagi satu perkara. Kalau kita nak suruh dia telefon kita, kalau dia nak suruh dia kontak kita balik, boleh juga diberikan nombor telefon kita di sini. Nombor telefon atau email untuk dia menghubungi kita. Ya, kita nak suruh dia buat apa. Okey. Dan terakhir sekali jangan lupa dengan yang benar siapa yang tulis surat tu. Nama kat sini Siti Santun. Jadi yang benar Siti Santun. Itu format surat rasmi. Okey, harap bermanfaat. Surat rasmi mula-mula sekali kena letak alamat dan nama diri sendiri, ya. Okey, contoh ya, alamat kita Mustafa. Okey. Mustafa Kamal. Okey, contoh ini nama kita.
Alamat kita nombor 11 Jalan 14 Bukit Rimau. Bukit Rimau. Okey. Subang Jaya, Selangor. Okey, abaikan spelling ya. Okey. Itu yang pertama sekali. Apa-apa sahaja mesti mulakan dengan alamat kita dulu. Itu format ya. Okey, lepas tu tekan dekat sini. Okey, ini pilihan. Nak masuk pun boleh, tak masuk pun boleh. Satu garisan lurus. Ya. Kalau tak nak buat pun tak ada masalah. Ini cuma nak bezakan alamat kita dan alamat penerima. Okey. Okey, lepas tu di bawahnya. Okey. Di bawah garisan ni. Okey. Okey. Di bawah garisan ni adalah kepada siapa kita nak bagi surat ni. Ya, kepada siapa. Contohlah. Kita nak bagi kepada pejabat. Pejabat kebajikan masyarakat. Okey. Penuhkan ya alamat kita. Nombor 78 Jalan Barat. Raya. Okey. Selangor. Contoh ya, ini yang kita nak bagi. Lepas tu, lepas alamat dia, kalau ada nombor telefon, boleh tulis. Okey. Kalau tak ada, biarkan kosong. Selepas tu, hujung sekali, ataupun di bawah ataupun hujung. Kita boleh pilih ya. Kalau nak tulis di hujung, boleh. Di bawah pun boleh. Kita tulis di hujung ni. Tab, tekan tab. Okey, tekan tab. Tulis tarikh ya. Tarikh hari tersebut. Semua surat kena ada tarikh. Lebih-lebih lagi kalau surat rasmi. Kena tulis tarikh. Okey, contohlah 22 Januari 2025. Okey, 20 lah. Okey. Dah habis dekat situ. Turun bawah sikit, kita tahu kita nak bagi siapa. Kalau kita tak tahu, tulis saja tuan. Koma. Okey. Kalau tak ada, tak apa. Okey, lagi satu contoh ya. Kalau kita nak bagi kepada departmen tertentu, ya, departmen tertentu, kita kena tulis kat sini untuk perhatian. UP, untuk perhatian. Okey. Kalau kat sini unit penyelenggaraan, contoh. Okey, kalau ada unit penyelenggaraan, kita tulis kat situ untuk perhatian. Jadi unit tersebut akan ambil perhatian lah. Tarikh jangan lupa, ini adalah sangat-sangat penting. Okey, kalau nak tulis-tulis tarikh kat sini pun boleh sebenarnya. Okey, selepas ini kita kena tulis tajuk. Ada setengah orang tak tahu nak tulis tajuk. Tajuk ni sebenarnya adalah rumusan kepada surat tu. Contohlah kita nak minta pasang pagar kat rumah dekat sebelah surau. Kita tulis pemasangan pagar. Okey. Mulakan dengan huruf besar. Pemasangan pagar sekolah. Itu saja. Itu tujuan surat ni ditulis. Okey. Highlightkan tajuk dia. Pergi dekat home. Kalau nak letak bold pun boleh. Okey. Dah. Di bawah ni standard ayat selalunya merujuk. Okey. Merujuk. Okey, pastikan kita tukar ni home. Tak ada ni semua ya. Kita guna biasa. Merujuk kepada perkara di atas. Okey, itu ayat standard. Saya ingin memaklumkan pihak tuan bahawa kami bersetuju agar pagar dipasang di kawasan di kawasan sekolah kami. Okey, contohlah macam ni. Dan perenggan kedua selalunya ya, kita kena letak detail. Detail apa kita nak cakap ni? Sekolah mana? Okey, berikut ialah
perincian berkenaan perkara di atas. Okey. Kat sini letak nota berindih. Letak sekolah mana? Nama sekolah. Okey. Okey. Nama panjang pagar. Semua yang detail semua kita kena letak. Letak dekat sini. Okey. Okey. Semua yang detail kena letak. Lepas tu yang apa yang lain kita nak letak. Apa yang kita nak letak selepas tu kita boleh letak cerita-cerita. Cerita 1, cerita 2, cerita 3. Ikut perenggan. Okey. Lepas tu kita masuk perenggan terakhir. Diharapkan. Ini ayat standard. Diharapkan pihak tuan akan mengambil tindakan selanjutnya. Sekiranya kita nak dia reply dekat kita, kita kena tulis dekat situ. Kami boleh dihubungi. Tulis nombor telefon kita nak dihubungi. Last sekali, sekian, terima kasih. Okey. Yang benar. Sini, lepas tu nama kita. Ustaz. Dan sign. Surat ni dah boleh dihantar. Macam tu je. Sekiranya syarikat, kita boleh letak kat sini logo. Kita letak kat sebelah ni logo. Contoh kita letak kat sebelah ni logo. Dan kita boleh gunakan untuk semua surat rasmi kita standard. Cuma kita tambah yang bawah ni saja. Itu saja, sangat-sangat mudah. Jadi harap membantu dan boleh buat surat rasmi dengan senang. Ya. Itu saja perkongsian hari ini. Assalamualaikum.